Kalau orang-orang yang bilang ambil Quran hadis adik, kalau dia datang rumah kita jangan kasih piring, jangan kasih cawan, bawakan cerit besar, bawakan periuk besar, tengok dia boleh termakan ke tidak. Kambing pun jangan kasih, masak pun jangan potong kecil-kecil, seekor kasih dia. Kau masak sendiri, kau sembelih sendiri, boleh. Kambing pun kau tak pandai sembelih sendiri, tak pandai masak sendiri, kau orang dah masakkan baru kau makan sepotong dua potong. Ini kan pula ilmu dari Allah Ta'ala. Ilmu dari Allah Ta'ala. Boleh kau ambil dari ilmu buku sendiri? Tak boleh. Kalau orang-orang gini senang, kau datang, kau kasih dia kambing seekor sekali, ambil full, semua nanti makan sendiri, ya? Boleh. Alamak, kena buat sendirilah, olah sendiri, sembelih sendiri, siang sendiri, semua. Hadis pun kau nak ambil sendiri, nak Quran ambil sendiri, itu lagi susah lagi daripada kambing. Tak nak pula. Begitu, ya. Orang begini pun bagus. Kalau kita undang dia, kita kasih talam kosong pun boleh. Kasih talam kosong, pinggan kosong, cawan kosong. Sebab orang suka kosong. Sebab malam-malam ni sebelum Syaban, kalau ibadat semua bid'ah, tak boleh. Habis macam mana nak isi apa? Biar kosong tak apa, daripada engkau isi dengan benda-benda bid'ah. Engkau wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Untuk orang awam macam kita cukuplah dengan berdalil dengan wal asri. Demi masa manusia dalam kerugian kecuali beriman dan beramal saleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pagi ini dalam majlis membaca kitab kita, kitab Busthanul Arifin, taman orang-orang wali-wali Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukarrabin yang hampir kepada Allah Ta'ala, para arif billah. Mudah-mudahan dengan kita baca kitab ini, Allah Ta'ala membukakan pahaman kita, Allah Ta'ala membukakan kita sampai kita dapat memahami macam mana cara mereka berfikir, apa konsep mereka, apa yang diberatkan oleh mereka, apa yang menjadi cenderung bagi mereka, dapatlah kita contohi mereka. Kenapa ya Allah Ta'ala, kita tengok hikmah di sebalik Allah Ta'ala takdirkan kita baca kitab ini. Walaupun memang kita yang pilihlah kitab ini dan kita nak baca, tapi macam mana pun dari takdir Allah Ta'ala, digerakkan oleh Allah Ta'ala, supaya paling tidak kita mengetahui ada orang-orang saleh, ada orang-orang wali. Jadi kita nak mencontohi mereka. Keduanya, paling tidak kita tahu bahawasanya ada orang-orang begini, dan kita ni bagaimana pula keadaan kita, di mana position kita. Jadi kita ingin nak jadi macam mereka, paling-paling tidak menghormati ada orang begini. Dan di antara hikmahnya lagi ialah biar kita tahu watak mereka, sifat mereka, tak lama kita akan ditakdir oleh seorang wali Allah balik semula, Imam Al-Mahdi. Kalau kita tak tahu watak dia, tak tahu sifat dia, kita tak kenal dia, kita reject dia nanti. Kita reject dia, kita tak nak ikut dia. Kepada dia ini merepek punya cara, ini tak betul punya fikiran, pasal kita tak tahu. Kita dengan minda kita yang tertutup, kita dengan hati kita yang sempit, kita dengan pandangan kita yang penuh keladak, kita tak boleh appreciate orang-orang saleh punya cara. Jangan kata orang saleh lah, kadang Pak Imam Masjid pun kita pertikai juga. Jangan kata orang saleh lah, kadang bapa kita pun kita tak agree juga. Ini pula wali Allah, cara pemikiran mereka aneh, jiwa mereka lain pada kita. Jadi perlahan-lahan Allah Ta'ala educatekan kita, berikan kita pelajaran cara nak mengenal mereka, menghargai mereka. Jadi apabila sampai tiba waktunya nanti, kita tahu patutlah sikap dia begini, patutlah PL dia begini, kerana inilah yang ada dalam hati dia, inilah dalam pegangan dia. Itu boleh buka, perempuan punya tak nak buka, nak buka pun boleh juga, kesian akak-akak boleh tengok. Sambung baca kitab kita sampai muka surat, ya, 112. Ramai pun kat dalam, tengok kan tak ada orang. Sampai ke 47. Baik. Sebelum kita baca kitab ni, tuan-tuan ya,
suka saya nak pesankan, kita ini hari tanggal 20 hari bulan Jamadil Akhir ya. 10 hari lagi kita masuk 1 Rejab. Masuk 1 Rejab, banyak puasa kaum ibu ya. Banyak puasa 1 Rejab. Bulan Rejab ni bulan yang istimewa, bulan pengampunan, syahrullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rejab kita banyakkan ibadat, salah satu daripada bulan-bulan haram. Malam awal Rejab tu kena hidupkan macam malam nisfu Sya'ban. Malam awal Rejab Allah Ta'ala buka pintu langit daripada seawal maghrib dah dibuka. Kalau malam-malam lain sepertiga akhir malam Allah turun ke langit bumi kan. Pada 5 malam dalam setahun daripada awalnya, daripada maghrib Allah Ta'ala sudah bukakan anugerah. Maksud Allah Ta'ala turun ke langit bumi itu anugerah karuniaan Allah Ta'ala sudah mula dibentangkan untuk hamba-hambanya daripada seawal maghrib. 5 malam dalam setahun nak kena jaga. Malam hari raya haji, malam hari raya puasa, malam nisfu Sya'ban, malam awal Rejab dan malam-malam Jumaat. Jadi 4 malam tahunan, 1 malam mingguan ya. Itu malam karuniaan Allah Ta'ala. Pintu langit Allah buka dari seawal maghrib. Doa tak ditolak pada malam awal Rejab. Mohon pengampunan Allah Ta'ala, dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Pada malam itu gunakanlah peluang itu untuk membersihkan diri kita daripada segala dosa. Mohon Allah Ta'ala supaya berikan kita taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu ialah taubat sebenar-benar taubat, yang mana begitu Allah Ta'ala ampunkan kita sampai bukan hanya dosa-dosa silam kita habis, bahkan bukan hanya dosanya hilang, kesan dosanya pun tak ada dalam hati kita, sampai minat dosanya pun tak ada dalam hati kita lagi. Itu nama taubatan nasuha. Sehingga minat dosanya pun tak ada lagi, jelek dan jijik kita pandang dosa itu dan kita tak buat, tak ulang lagi sampai hari mati kita. Itu nama taubatan nasuha. Jadi kita mohon dalam bulan Rejab ni banyak baca istighfar Rejab, satu hari paling tidak 70 kali. Malam ataupun pagi, malamlah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Di samping itu ada juga istighfar Rejab yang disusun oleh berbagai-bagai alim ulama, yang selalu yang kami amalkan ialah yang ditulis oleh Imam Habib Hassan bin Abdullah Al-Haddad, anak kepada Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Dia menulis istighfar Rejab dalam 13 muka surat, tak panjang sangatlah, pendek begitu ya. Istighfar Rejab kita baca setiap malam dalam bulan Rejab, baca setiap harilah, pagi ke malam ke kita baca. Dan di luar bulan Rejab pun selalu amalkan istighfar itu. Dan istighfar ini mujarab untuk orang boleh capai taubatan nasuha. Dah ditry, banyak orang yang berbuat dosa bertahun-tahun tak boleh lekang daripada dosa. Nak tobat sekejap terulang lagi. Tapi apabila diamalkan istighfar Rejab ini, Allah Ta'ala kabul istighfarnya, Allah Ta'ala cerahkan hatinya, terus tak buat lagi dosa yang jelek itu sampai dia mati. Begitu tuan-tuan sekalian. Ada nanti dalam internet, boleh kawan kita boleh kasihkan istighfar Rejab Habib Hassan bin Abdullah Al-Haddad ya. Kita bacakan istighfar Rejab itu, mudah-mudahanlah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sambung baca kitab kita, muka surat 112 perkara ke-47 ya. Ini tukilan Imam Syafi'i ya. Dan kalau kita nak tahu yang nama wali Allah, dia suka wali. Salah satu ciri-ciri wali, dia suka wali, dia respect wali, dia dengar cakap wali, dia ambil berat tentang wali. Inilah salah satu cirinya. Imam Nawawi tengok ni. Imam Nawawi ni dah cukup besar pun ulama tu. Hadis Nabi jangan cakap lagi, Quran tak payah sebut lagi, kitab-kitab lain, tapi itu dia tukil, kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, kata Imam Fulan, kata Imam Fulan. Dihargai setiap kata-kata alim ulama. Ada setengah orang bilang, kalau kita sebut berkata alim ulama ke, ya Allah dengan berkat Habib Fulan kabulkan doaku, dengan berkat orang alim Fulan sampaikan hajatku. Ada orang boleh sebut tu, kenapa kau bertengkar dengan Tuhan ke, tak boleh minta direct, mesti kena pakai orang antara. Allah, macam kita kan ada kalau bertengkar dengan orang, kita nak cakap dengan dia, kita pakai orang antara kan. Kita kau bertengkar dengan Tuhan ke, sampai kau tak boleh cakap direct dengan Tuhan, kau kena pakai orang antara. Bukan aku bertengkar dengan dia, Maha Suci Allah Ta'ala, Maha menerima hambanya. Namun Allah pakai antara orang alim sehingga kita dapat ilmu, betul tak? Kita dapat ilmu daripada Allah Ta'ala tak? Kan manusia orang mesti tuan guru kita. Kita dapat nasihat, dapat kesedar daripada tuan guru kita, daripada orang alim kita. Kita dapat, maka kita nak sampai pada Allah pun menerusi dia lah.
Itu salurannya, itu salurannya. Allah pakai dia untuk beri ilmu pada kita. Takkan kita tak nak pakai dia? Siapa kita? Allah Ta'ala maha mendengar, tapi suara mereka lebih didengar. Suara mereka lebih didengar. Maka dan Allah sendiri sebut, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan mereka jalan keluar. Mereka orang takwa, mereka senantiasa dapat jalan keluar. Jalan kita orang tak bertakwa, selalu kandas, selalu sumbat, selalu sangkut. Maka kita tumpang jalan mereka, Sebab itu ada masalah, jumpa orang-orang alim. Jumpa orang-orang alim. Saya teringat ada satu orang jumpa sama satu kiai. Saya tak tahu bulan lepas saya dah sebut ke belum. Kiai selalu sebut, berkata Syekh Fulan, berkata ulama Fulan. Maka pemuda ni pun bilang, Kiai, bukankah lebih baik kalau kita bilang berkata Allah dalam Al-Quran, berkata Rasulullah hadis sahih sekian-sekian. Kita cakap Allah ke cakap Nabi? Kita utamakan ke cakap orang-orang biasa? Kenapa tak direct Allah dan Nabi? Kiai ni pintar. Bilang, enggak apa, anak muda, mari kita masuk. Kiai kasih dia minum, keluarkan cerit besar, air, cawan. Jemput minum. Budak pemuda tu pun tuang. Saya bilang jangan ambil tuang dia pakai cawan. Minum daripada ceritnya kan puas, besar. Daripada ceritnya tu kan besar, puas. Minum lah daripada cawan sikit aja. Tuang. Berat Kiai, nak angkat pun susah, nak tuang pun nanti bukan dapat puas, bahkan basah, kecah lagi. Sebab itu turunkan yang kecil. Begitulah. Air dalam cerit kau tak terangkat, air dalam cerit kau tak tertuang. Ini kan pula ilmu Allah dan Rasulnya. Tersangatlah luas untuk orang macam kita. Downgradekan daripada yang dah diambil, dah dicedok oleh alim ulama. Dari situ baru kita hirup. Begitu Kiai bilang. Itu pintar Kiai itu kasih jawapannya. Pintar, betul ya. Jadi kalau orang-orang yang bilang ambil Quran hadis direct, kalau dia datang rumah kita, jangan kasih piring, jangan kasih cawan. Bawakan cerit besar, bawakan periuk besar. Tengok dia boleh termakan ke tidak. Kambing pun jangan kasih, masak pun jangan potong kecil-kecil. Seko kasih dia. Kau masak sendiri, kau sembelih sendiri. Boleh. Kambing pun kau tak pandai sembelih sendiri, tak pandai masak sendiri. Kau orang dah masakkan baru kau makan sepotong, dua potong. Ini kan pula ilmu dari Allah Ta'ala. Ilmu dari Allah Ta'ala. Boleh kau ambil ilmu hukum sendiri? Tak boleh. Kalau orang gini senang. Kau datang, kau kasih dia kambing seekor sekali. Ambil full, semua nanti makan sendiri ya? Boleh. Alamak. Kena buat sendirilah. Olah sendiri, sembelih sendiri, siang sendiri, semua. Hadis pun kau nak ambil sendiri, nak Quran ambil sendiri. Itu lagi susah lagi daripada kambing. Tak nak pula. Begitu ya. Orang begini pun bagus. Kalau kita undang dia, kita kasih talam kosong pun boleh. Kasih talam kosong, pinggan kosong, cawan kosong. Sebab orang suka kosong. Sebab malam-malam ni semua Syaban, kalau ibadat semua bid'ah, tak boleh. Habis macam mana nak isi apa? Biar kosong tak apa. Daripada engkau isi dengan benda-benda bid'ah. Engkau wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Untuk orang awam macam kita cukuplah dengan berdalil dengan wal asri. Demi masa manusia dalam kerugian kecuali beriman dan beramal saleh. Kalau tak nak rugi, kena iman dan amal saleh. Dia pula terbalik. Dia takut makin tak ada amal. Mana lebih baik? Berisi ke kosong? Berisi jauh lebih baik pada kosong. Dia pula bilang biar kosong pun tak apa. Bagus. Biar kosong ya. Aku undang dia datang rumah, kenduri kahwin semua. Diorang punya semua satu session ke corner. Talam kosong, tray kosong, semua kosong. Biar kosong lebih baik. Begitu ya. Senang. Nasi tak nak kosong pula, nak berisi pula. Lauk nak 2-3 jenis pula. Amal boleh bilang biar kosong tak apa. Astagfirullahaladzim, berlindung. Itu dia punya pasal. Kita jangan ikut dia. Kita beramal ya. Ini tengok ni contoh Imam Nawawi. Dia tukil cakap Imam Syafi'i, dia tukil cakap Imam Ghazali, dia tukil cakap Imam Fulan, cakap Imam Fulan. Allah, di samping menunjukkan dia menghargai imam-imam ini, menunjukkan dia punya tawaduk, dan dengan itu dia mengintroducekan kita dengan imam-imam ini. Kita kan tak kenal Imam Fulan, kita pun tak terbaca apa cakap Imam Syafi'i. Dia yang introducekan, dia yang sampaikan. Semua tu besar jasa dia. Mencintai orang-orang alim ni besar manfaatnya. Dia kongsikan dengan kita, kita pun dapat manfaatnya. Ke-47, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala,
tidak mengenal akan riak kecuali orang yang ikhlas. Betul ya. Orang yang riak, dia tak tahu dia riak. Diingatkan dia ikhlas. Orang riak bikin apa semua, nanti dia ingat demi itu, demi ini, demi itu, demi ini. Tapi dia lupa dia buat itu semua demi manusia, bukan demi Allah. Buat perkara apa, takbir masjid, buat dengan baik, dengan cantik, dengan apa semua, tak apa, rumah Allah, tak apa. Kalau dia tidak ikhlas punya orang, dia tak tahu yang dia buat ini mungkin riak. Buat betul rumah Allah, tapi untuk dipuji oleh hamba Allah. Betul rumah Allah, tapi biar hamba-hamba Allah puji engkau, takbir bagus, engkau bikin bagus. Dia tak sedar riak. Tapi orang kalau ikhlas, dia tahu riak. Dia tahu di situ nak terhinggap sedikit, sebabnya lantaran hamba dia tangkisnya dia. Orang ikhlas akan tahu riak. Tak tahu kain tu kotor kecuali kain itu putih bersih. Betul tak? Kalau kain batik kena sambal, kena kuah kari, kita tahu tak kotor? Tak nampak kotor. Tapi kalau kain putih nampak tak? Tidak tahu riak kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas, sebab itu perlu ikhlaskan hati. Perlu ikhlaskan hati supaya kita dapat tangkis itu riak. Ikhlaskan hati baik tangkis itu riak. Maksudnya tidak mengenal akan hakikat riak dan tidak akan mengetahui segala permasalahannya dan kesamarannya dan kehalusannya kecuali orang yang benar-benar ikhlas, kerana orang yang ikhlas itu telah berusaha pada masa yang panjang di dalam membahas dan berfikir serta memperdalami masalah riak sehingga ia benar-benar mengetahui apa yang dinamakan riak, atau sekurang-kurangnya ia mengetahui sebahagian besar daripada permasalahannya. Istilahnya tak boleh kena konon dengan nafsunya, tak boleh kena konon dengan syaitan, tak boleh diperdayakan. Konon pergi masjid tapi sebetulnya nak tayang dengan orang. Konon kita pakai serban, pakai jubah, tapi biar orang bilang wah macam Habib lah, macam Ustaz lah. Allah, semua tu tak boleh dikonon, tak boleh dikonon. Dia tahu dia boleh tangkis. Tidak. Sebut tentang pakai serban tak pakai serban dia. Pakai serban boleh jadi riak tau. Betul kan? Tak pakai pun boleh jadi riak tau. Kenapa awak tak pakai serban? Nanti orang bilang saya ngada-ngada pula. Riak lah tu. Nanti orang bilang, nanti orang kata, nanti orang pandang. Asal ada orang di situ aja riak lah tu namanya. Asal ada orang di situ aja riak saja. Kau nak pakai lillahi ta'ala, kau tak nak pakai lillahi ta'ala. Kenapa dia pakai serban? Nabi pakai, Nabi suruh pakai. Mudah-mudahan dapat hidupkan sunnah Nabi. Anak tak pandai nak sunnah-sunnah besar, sunnah-sunnah yang sakat simple-simple ni bolehlah. Kenapa tak pakai? Anak tak pandai ikat serban. Kenapa tak pakai? Anak rimas, nanti kepala anak gatal, umpamanya ya. Bolehlah. Asal jangan ada manusia di situ. Kalau manusia cakap saja di situ, itu namanya riak. Membuat amal kerana orang, meninggalkan amal pun kerana orang. Itu namanya riak, ya. Itu di antara cara-cara yang orang riak, orang ikhlas akan tahu. Dia bikin apa semua lillahi ta'ala, dia tak peduli manusia tahu, faham tak faham. Nanti kita akan jumpa ya, dah baca ke Imam Nawawi ada sebut ke ikhlasnya orang awam ialah dia tak nampak orang dalam amal dia. Dia buat amal semua demi Allah. Tak nampak orang dalam amal dia. Baik dia buat, baik dia tak buat, dia tak nampak orang, dia hanya nampak Allah dalam setiap amal dia. Ikhlasnya orang khas, bahkan dia tak nampak amal dia. Dia rasa dia belum amal. Dia rasa dia buat hanya apa? Sebagai keperluan seorang hamba. Sebagai keperluan seorang umat Nabi, ikut nabinya. Keperluan seorang apa yang menjadi patut bagi seorang hamba junjung perintah Tuhannya. Yang aku buat ni amal, bukan amal, bahkan kena buat. Dia tak nampak pun amalnya. Dia nampak amalnya zero. Dia nampak amalnya zero, ya. Sebab tu hati-hati tuan-tuan ya. Kalau dalam bulan puasa kan kita nak doa ya, hati-hati ya. Kan ada firman Allah Ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kan kita biasa doa itu kan. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dari kami. Sebetulnya sudah cukup tu. Terima dari kami. Dari kami termasuk amal kami yang sedikit dan dosa. Boleh dikatakan tak ada. Terima dari kami dosa kami yang banyak supaya kau ampunkan. Terima dari kami kekosongan kami, hanya kau saja tampung dengan rahmat-Mu. Terima dari kami kemalasan kami untuk kau maafkan. Terima daripada kami apa saja. Tapi minta maaf, ini bukan salah lah, bukan salah, cuma nak kena hati-hati.
Kan kita biasa dengar orang kalau doa dalam bulan Ramadan, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tarawihana wa qira'atana wa sahurana wa buka'ana wa ngantu'ana. Semua diminta gitu macam-macam kat dia. Kau minta macam-macam semua tu, kau listkan kau punya amal ya, seolah-olah banyak amalmu ya. Sedangkan satu pun orang alim tak berani sebut. Sebab Allah Ta'ala sebut, Rabbana taqabbal minna, terima daripada kami, termasuk jelek kami, malas kami, lupa kami, cuai kami, kosong kami. Kau boleh senaraikan pulanya terawih kami. Itu kau bilang terawih yang kau buat dengan khayal. Itu kau bilang puasa yang tak ada iman dan wahtisaban. Jadi kalau kita sebut tu, hati-hati tau. Bukan tak boleh sebut, sebutlah seperti kau. Tetapi hati-hati, jangan seolah-olah kau dah persembahkan pada Allah. Aku dah puasa, aku dah baca Quran, aku dah begini, aku dah begini. Takut dia, takut timbul ujub. Takut timbul ujub. Nak baca doa itu boleh, tapi dengan hati penuh rendah. Dengan hati penuh rendah, kena jaga. Yang kita bicara ni dengan Allah. Bicara dengan Allah. Ibaratlah kita pergi rumah seorang besar. Terimalah hadiah saya. Kuih lapis saya, kuih koci saya, kuih donat saya, macam-macam, roti canai saya. Dia ni dia ni kaya. Sahabat-sahabat dia semua chef belaka. Dia boleh bilang, ini kau bilang kuih koci, ini rupa kau bilang donat. Begitulah. Jadi tak tersebut kita, terimalah apa saja. Begitu sudah. Terimalah saja apa saja yang dari saya ni. Begitu sudah. Begitu. Tak berani nak ngaku-ngaku depan Tuhan. Faham ya? Faham. Jadi tak berani nak sebut amal kita depan Tuhan. Biarlah Tuhan terima seadanya apa juga. Begitu ya. Hati-hati. Adapun orang yang mengatakan bahawa semua orang mengetahui akan hakikat riak, maka ini timbul daripada kejahilan dengan hakikat riak tersebut. Jadi orang bilang tak ada, orang tahu, orang faham yang meriak tu begini. Kalau dia tahu bahawa hakikat riak, itu namanya jahil. Bahkan orang yang dah tahu hakikat riak sekalipun akan senantiasa jaga, sebab dia tahu ada ketika-ketika dia akan disamarkan dengan riak. Dengan dia buat satu perkara konon-konon nak mengelokkan amal, konon-konon biar sempurna amal, tetapi sebetulnya ada riak di situ. Orang yang tahu riak akan kenal riak. Maka apabila nak hinggap saja, orang yang tak tahu riak nanti dia tipu. Dia tahu, aku dah tahu riak, aku tahu selok-belok riak. Kau tak tahu. Satu masa riak jelma depan kau dengan gaya lain, dengan gaya konon-konon sempurna, dengan gaya konon-konon zuhud, tetapi itu masih riak juga. Begitu ya. Jadi orang yang tahu riak, dia akan kenal riak, dia akan faham riak, dia boleh tangkis riak, dia boleh identify riak, dan dia boleh block riak. Orang yang tak kenal riak, dia sangka dia dah belajar riak. Sebab itu ya kita bilang, maksud cakap ini ya, orang yang mengetahui satu-satu ilmu dengan orang yang berilmu lain tau. Orang mengetahui ilmu tasawuf, dah belajar ilmu tasawuf, bab riak, bab ini semua, dengan orang yang memang tak ada riak lain. Orang yang mengetahui ilmu tasawuf, satu cerita, orang yang pelajari tasawuf tahu ilmu tasawuf, dan orang berjiwa tasawuf, tu different thing. Anak tahu yang nama riak begini, tapi dia riak ke tidak? Lain cerita. Dia tak belajar perinciannya, tapi dia tahu yang nama riak begini, dia tahu nama riak boleh kena tangkis begini, dia tahu datangnya riak, dia tahu tolaknya riak. Itu lebih penting. Bukan hanya tahu teori istilahnya. Jadi orang yang bilang, saya tahu riak, saya belajar, kau hanya tahu teori, tetapi riak dah gigit engkau, riak dah cengkam engkau, riak dah gayut engkau, riak dah rangkul engkau, kau tak sedar. Kau hanya tahu teori riak, tetapi kau tak tahu macam mana nak ketika kau berhadapan dengan riak. Begitu ya. Jadi orang yang mengatakan saya tahu riak, itu orang yang jahil sebetulnya. Orang yang benar-benar ikhlas, hanya dia saja yang tahu riak, walaupun dia tak tahu nak syarah tentang riak sekalipun. Cuba syarahkan apa tu riak. Tak begitu pandai. Cuba sebut ini begitu yang boleh menjadikan riak. Anak tak boleh explain, tapi dia tak ada riak. Itu yang maksud orang yang ikhlas. Maka dia tahu tangkis riak, walaupun dia tak tahu nak explain tentang riak. Tapi orang bilang saya ada ilmu riak, tanpa dia sedar dia dah tertipu, dia riak. Begitu ya. Itu different thing. Orang tahu ilmu riak dengan orang yang tak ada riak, different. Anak tahu ilmu riak, anak tahu ini namanya riak, anak tahu ini sini, tapi dia tangkis riak ke tidak?
Dia ni masih accept riak ke tidak? Lain. Lain. Dan selagi akan saya sebutkan di dalam kitab ini suatu bab yang menerangkan masalah riak ini, dan engkau akan melihat perbahasan yang menunjukkan, yang menyejukkan mata engkau, insya-Allah. InsyaAllah akan disebutkan pada yang berikut-berikutnya ialah tentang riak ya. Jadi kita tahu apa maksud riak dan apa contoh-contoh ikhlas daripada alim-alim ulama. Orang-orang alim dia sangat titik beratkan tentang ini. Sebab kalau ada riak walau sedikit sekalipun ditolak oleh Allah Ta'ala. Ditolak oleh Allah Ta'ala, tak diterima langsung ya. Tak diterima langsung oleh Allah Ta'ala walau amal kita banyak, walau zahirnya perfect sekalipun ya. Walau zahirnya perfect sekalipun ya, tetapi kalau hatinya tu tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala, di reject oleh Allah Ta'ala tak terima, jadilah kau tak beramal. Jadilah kau tak beramal ya. Selalu saya contoh ya. Ini saya suka ulang lah ya, tak apa saya contoh ya. Saya datang dari Batu Pahat ke KL sebulan sekali untuk ceramah kuliah kan. Boleh tak saya jamak kasar? Saya kat sini cuma 2-3 hari. Saya boleh jamak kasar tak? Ikut zahirnya boleh lah. Ikut fikahnya boleh. Dua marhala. Sebab safarnya pun kerana dakwah. Kalau saya silap-silap, bahkan tak boleh, bahkan berdosa. Apa pasal pula tak boleh? Kalau aku datang kerana riak. Aku datang bukan memang ceramah, tapi di sebalik itu kau tanyalah mana qadi, kau tanyalah mana alim ulama, bilang katakan boleh, tak salah. Tapi kalau kau tanya wali, mungkin wali bilang dengan syarat itu tidak ada riak. Ya, kalau datang sepatutnya saya datang dengan niat. Biar orang bilang ustaz ni popular sampai ke KL dia ceramah. Dengan niat. Kalau KL ceramah dia tak kosong-kosong, mesti envelope ada berisi punya juga. Itu namanya riak. Buat kerja agama nakkan habuan dunia. Sama ada harta benda ataupun pujian, itu namanya riak. Riak halal ke haram? Haram. Kalau buat benda haram itu namanya maksiat. Maka saya safar demi itu namanya demi maksiat. Zahirnya aku punya safar demi dakwah. Hakikatnya safar aku demi riak. Maka tak boleh jamak, tak boleh kasar. Tak boleh jamak. Dah tentu kau bilang saya pergi KL pasal saya nak beli tudung bawal di masjid, jalan Masjid Keling. Sana ada jual chip sale. Itu dah tentu boleh. Tak ada riak ke, kau boleh sembahyang jamak kasar. Itu sebabnya harus. Tetapi kita datang dengan ceramah kerana nak ceramah. Betul ke demi ceramah ke, ataupun ada maksud lain di sebalik ceramah? Kalau ada maksud lain di sebalik ceramah, maka kau datang bukan demi ceramah, demi maksud dalam hatimu. Maka itu yang menjadikan kau punya sembahyang tu boleh ke tak boleh jamak kasar. Itu yang di sebaliknya tu yang nak kena jaga. Di sebalik tu nak kena jaga. Saja je kita datang berhenti R&R sembahyang zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Mana sah asar 2 rakaat? Mana sah zuhur 2 rakaat? Mana sah sembahyang asar pukul 2 petang? Ana musafir. Musafir yang macam mana tuan? Safir yang boleh jamak kasar, safir yang wajib, safar yang wajib, safar yang sunat, safar yang harus. Safar awak termasuk safar yang haram kerana riak. Na'udzubillah ya. Boleh menjejas sampai begitu sekali ya. Hati-hati. Zahir nampak macam okey, tetapi hakikatnya tu yang diambil nilai oleh Allah Ta'ala. Approve tak approve dari Allah Ta'ala. Mengetahui tak mengetahui dari Allah Ta'ala. Jadi kena hati-hati yang Allah. Dan riak ni tak ada satu manusia boleh tahu tau. Kau cakaplah anak ikhlas anak apa, dan orang pun tak boleh tuduh awak saya tuduh riak pun tak boleh. Tak boleh ya. Tapi yang mengetahui Allah. Tuan punya diri pun kadang dia tahu, kadang dia tak tahu. Tuan punya diri pun kadang dia tak tahu. Yang dia tahu dah tentulah. Dia tahu dia riak tu tahulah, mudah-mudahan dia insaf. Yang takutnya kalau dia tak tahu bahawasanya dia dalam riak. Dia tak tahu dalam riak, dia sangka dia amal, dia sangka dia ikhlas, padahal semuanya rejected. Kenapa? Niatnya bercabang-cabang kerana lain daripada Allah Ta'ala. Ya. Kita kena apa, kalau apa kita tak ada orang tahu. Tapi tak maaf ya, sebetulnya kita cakap zahirnya tak ada orang tahu. Pada hakikatnya ada orang tahu. Riak ni boleh dikesan tahu. Riak, takabur, ujub boleh dikesan. Boleh dikesan. Kalau kita sembahyang belakang imam, kita tahu dia punya baca surah ni, dia punya angkat suara ni terbit daripada ikhlas ke terbit daripada riak.
Setiap angkat suara dia, setiap tu. Jadi riak ni boleh dikesan sebetulnya. Boleh dikesan sama ada seorang ni riak ataupun ikhlas, ujub, takabur ataupun semata-mata tawaduk kerana Allah Taala, boleh dikesan. Cuma orang tak akan charge kita, awak saya dapati telah melakukan riak. Tu dia tak akan sebutlah. Sebab ini perkara rahsia daripada Allah Taala. Boleh dikesan, dan ini tak payah tunggu wali-wali. Orang awam macam kita pun boleh kesan. Setengah imam kita sembahyang belakang dia, alhamdulillah, terisi sembahyang dia dengan pengharapan, dengan rahyuan, dengan bicara depan Allah Taala. Setengah orang belakang sembahyang dia berduri, aku rasa bacaan dia tu menghiris-hiris telinga aku. Pasal bacaan dia tu keluar tu macam pisau blade yang ada riaknya, ada takaburnya. Jelek sekali ya. Itu. Jadi kalau zahirnya riak takabur ni memang tak boleh kesan. Hakikatnya bukan hanya boleh dikesan, boleh dibau, sangat-sangat boleh dirasai sekalipun. Tapi sayang, seribu kali sayang, Tuan punya diri kadang-kadang tak sedar bahawasanya dia riak. Dia sangka dia ikhlas. Ya. Ke-48, permasalahan riak yang samar-samar. Riak yang samar-samar. Dan tentu riak yang zahir kita tahu. Riak yang tak macam riak, kita ingatkan bukan riak, itu riak. Contoh, riak dengan tubuh badan. Ini kita penawaran hati kita sebut. Tahan kurus kering sampai cengkung. Biar orang bilang dia ni zuhud, tak tidur malam, banyak ibadat. Itu riak. Tahan, nak gemuk sikit dia kuruskan badan dia. Itu riak dengan tubuh badan. Riak dengan raut wajah. Itu riak yang samar-samar. Riak raut wajah. Tengah ceramah, satu orang masuk pakai tattoo, baju corak-corak berlambang-lambang. Kita tengok. Tegur pun tidak. Kita senyum aja tu. Boleh jadi riak tak? Boleh. Biar murid dia bilang, ustaz ni understanding. Orang pakai gitu pun dia tak halau. Dia senyum lagi. Riak. Dengan raut muka boleh riak. Ataupun orang masuk pakai begitu, kita tengah ceramah-ceramah tengok, berubah maka ustaz. Tapi dia tak tegur, tapi kita tahu dia tak suka. Itu riak. Riak dengan raut wajah. Riak yang samar-samar. Riak dengan raut wajah. Dalam hati kita, dengan kita bikin muka kita gitu saja. Tengok ustaz, perhatikan. Dan riak ustaz tu. Tanpa cakap, tanpa apa. Menunjukkan sesuatu apa. Itu riak. Itu namanya riak. Itu namanya riak. Permasalahan riak yang samar-samar. Cukuplah untuk kita mengetahui halusnya dan tersamarnya masalah riak ini apabila kita melihat kepada apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Abul Qasim Al-Khushairi rahimahullah ta'ala, yang beliau nukil daripada Abu Zaid radhiyallahu an. Ia berkata, baik ya, tengok macam mana dia nak tahu samar-samarnya riak. Samar-samarnya riak ya. Sebab ini ya, penting perkara riak ni ya. Kita ada penyakit dalam hati kita, tapi kita tak tahu. Kita kena jumpa profesor paling tinggi, baru dia boleh sedarkan, ni sakit engkau begini-begini. Kita ada riak. Setakat kita baca kitab-kitab sendiri, kita tak tahu. Ini profesor besar, Imam Nawawi, bawakan contoh macam mana yang nama riak, biar kita dapat belajar dan kita dapat obati sakit riak tu dari hati kita. Adalah aku selama 12 tahun didik diriku. 5 tahun pertama, aku adalah cermin kepada hatiku. 12 tahun dia didik. Riyadhah 12 tahun. 5 tahun pertama dia cermin bagi hatiku. Hati aku ikhlas, tampillah begini. Hati aku khusyuk, belinanglah air mataku. Hatiku menyerah kepada Allah Ta'ala, terangkatlah tanganku. Begitu ya. Apa cermin hatiku. Kemudian 1 tahun aku melihat antara diri dan cermin tadi. Tiba-tiba aku dapati di tengah-tengah diriku ada terbuku satu ikatan yang sangat kukuh. Maksudnya ikatan akhlak yang tercela. 5 tahun. Kemudian 1 tahun dia tengok,
antara aku dengan amal-amalku tu semua tu ada something in between lah, yang kalau aku sedih hati aku hiba, air mata aku supaya terkeluar. Di antara hati aku hiba dengan air mata aku keluar, ada something in between lah, ada sesuatu kat tengah. Apa tu? Riak dia. Sementara hati dia hiba, dia pun air mata dia keluar, dia orang tengok hati kau hiba, khusyuk. Ada benda terselit di antara diriku, antara hatiku dengan zahirku. Apabila hatiku baca Quran, suaraku pun menghaluskan bacaannya. Sekali aku cek tengah-tengah, ada satu makhluk lah terselit kat tengah-tengah. Apa tu? Riak. Konon-konon hati aku nak baca Quran dan nak memperbaikkan bacaan aku. Rupanya ada riak terselit lah. Baikkanlah bacaan kau, orang bilang bagus tajwid kau. Dia tengok ada satu makhluk, apa pun aku buat, daripada hati terbit amal, in between ada satu makhluk lah. Rupanya riak, rupanya whatever aku try to do ada riak. Sekarang kita tengoklah, hati kita ada nak derma, poket kita keluarkan duit, tangan kita keluarkan daripada poket. Antara hati kita nak derma dengan poket kita keluarkan duit dari poket kita, ada something in between tak? Ada. Paling tidak nak tunjuk dengan AJK masjid, aku ni derma 1000. Ada sesuatu yang itu. Hati kita bilang nak datang kuliah, maka badan kita nak datang ke masjid. Antara hati kita nak datang kuliah dengan badan kita datang ke masjid, ada sesuatu terselit dekat tengah-tengah tak? Ada. Dia jumpa kawan-kawan bilang, nampak batang hidung dia kat masjid. Kita keluar rumah nampak jiran kita, nak ke mana bang? Pergi kuliah. Amboi. Ada sesuatu yang terselit. Itu yang selit tu yang aku nak buang. Begitu ya. Itu selit tu yang aku nak buang. Dia riadah 5 tahun. Diri dia adalah cermin hati dia. Cermin hati dia nak apa? Terpancar pada diri dia. Tapi di antara nak terpancar tu ada benda terselit lah. Ada benda terselit. Itulah riak dia. Itulah riak dia. Ya. Ni diorang kaji ya. Diorang kaji diri dia kaji. Bertahun-tahun dia makan waktu untuk kaji. Untuk nak apa? Untuk nak tengok, nak detect apa benda tu yang terselit tak terselit. Lalu aku berusaha menghilangkannya selama 12 tahun. Apa yang menjadi perantara tu, sebuku yang terantara tu, aku nak hilangkannya. 12 tahun lagi aku mujahadah, aku riadah untuk menghilangkannya. Kemudian apabila aku memandang pula ke dalam batinku, tiba-tiba di dalamnya masih ada satu ikatan lain yang sangat kukuh. Lalu aku berusaha untuk memeranginya selama 5 tahun. Aku selalu berfikir bagaimana aku dapat menghilangkannya. Akhirnya terbukalah bagiku hijab sehingga aku melihat pada makhluk ini seakan-akan mereka semuanya telah mati. Lalu aku pun bertakbir 4 kali kerana kematian mereka. Dia usaha lagi 12 tahun, masih ada benda tu. Masih ada benda tu. Sampai dia minta, ya Allah bantu aku dapat matikan benda yang selalu mengantarai amalku, niatku dengan amalku. Ada benda yang menjadi antara ni, tolong padamkan. Aku mohon sampai sekali hari aku tengok semuanya dah mati. Semuanya dah mati. Aku hilangkan dia tak boleh, tapi bunuh dia boleh. Dan mati berkurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Takbir. Itu sebut nama Allah 4 kali dia takbir. Kenapa? Cara nak menghilangkan benda buku itu ialah matikan dia. Jangan pandang makhluk. Jangan pandang apanya semua. Jangan pandang amal kau. Jangan pandang engkau hendak amal. Jangan pandang kau buat amal. Jangan pandang makhluk di antara amal. Hanya Allah perintah, hamba buat. Allah perintah, hamba junjung. Hanya hamba perlu menghadap Tuhannya. Hamba perlu taat kepada Tuhannya. Tidak ada aku nak buat kerja. Tidak ada ini kerja dari aku. Tidak ada, kalau ada masih aku, masih ada hendak buat, nanti ada makhluk lain akan boleh masuk juga. Tidak ada makhluk, hanya Allah menggerakkan aku, maka aku buat dengan kehendak Allah. Dan aku memerlukan Tuhan, aku dengan Tuhan aku. Kau tak pandang apa-apa makhluk, tak pandang diri engkau pun, kau tak pandang hati engkau hendak ke, kau tak pandang diri engkau buat ke, semuanya engkau matikan, nanti benda tu mati sama. Bermakna kalau kau pandang mesti aku nak sembahyang, aku sembahyang, aku hendak sembahyang lain cerita, sembahyang lain cerita. Masih kau pandang aku hendak sembahyang dan aku sembahyang,
itu masih ada makhluk di situ, masih ada perbuatan, masih ada hendak aku dan perbuatan aku. Kalau masih ada makhluk, satu makhluk akan masuk lagi. Tapi kalau padamkan kau punya kehendak, kau padamkan kau punya sembahyang. Maksudnya bukan aku kehendak, Tuhan perintah, maka aku kena sembahyang. Dan aku sembahyang kenapa? Allah yang beri hidayat, bukan aku yang kehendak, Allah yang beri hidayat. Dan aku menghadap Allah kerana Tuhan perintah aku, maka aku menghadap Allah. Bukan aku yang sembahyang kerana itu perintah Allah, semata-mata kerananya. Sedikit tak ada concern diri aku. Kalau kau matikan dirimu, kau matikan kehendakmu, maka yang lain pun mati. Begitu ya. Mau tak mau, kau nak matikan parasite, kau nak matikan apa yang menangguk di air keruh, menjadi melekut tepi gantang, kau hilangkan gantang, itu melekutnya tak ada. Kau nak hilangkan parasitenya, kau hilangkan, kan ada parasit sangkut pada pokok kan. Kau hilangkan pokoknya, parasitnya tak ada lah. Riak tu macam parasit, dia tumpang hingga pada amal kita. Selagi kau rasa ada amal, kau rasa kau hendak amal, maka riak tu akan tumpang. Kau pandang, sebab itu bilang riak, ikhlasnya orang khawas, dia tak nampak amal dia. Dia tak nampak amal dia. Dia rasa dia tidak ada amal, dia tak rasa dia tak ada hendak amal. Hendak dia tu pun hidayat daripada Allah, bukan dia yang hendak. Dia tak nampak amal dia langsung, maka tak ada riak. Maka tak ada riak. Macam mana dia nak riak? Allah yang buat aku. Apa aku nak tunjuk-tunjuk? Allah yang hidayatkan aku. Allah yang gerakkan aku. Dan Allah yang menggerakkan hambanya sujud kepadanya. Bukan kerja aku, macam mana aku nak riak? Dia padamkan, dia matikan diri dia dan dia matikan kehendak dia. Yang ada hanya perbuatan Tuhan. Maka riak tak boleh sangkut di situ. Riak tak boleh sangkut di situ. Apabila riak tak boleh sangkut, ujub pula datang. Kau bagus dah buat macam-macam, kau tak riak pulanya. Allah, ujub pulanya datang. Dia tolak ujub pulanya lagi. Itu lain proses nanti. Itu lain proses ya. Lain proses, terlebih halus lagi nanti ya. Riaknya dia boleh tolak, nanti ujubnya pula datang. Ujubnya pula datang. Begitu ya. Nanti riaknya datang, dia tolak. Dia tolak dengan apa? Aku nampak diriku, aku nampak hatiku. Tetap nampak ada satu makhluk. Jangan adakan dirimu, jangan wujudkan dirimu, jangan wujudkan kehendakmu. Tak ada. Maka riak tak boleh masuk. Kalau orang tak sembahyang, riak masuk tak? Tak masuk. Orang tak sedekah, riak masuk tak? Tak masuk. Dia sedekah, dia sembahyang dengan dia pandang bukan aku yang sembahyang, bukan aku yang sedekah. Allah yang gerakkan aku. Allah yang gerakkan aku, Allah yang berkehendak. Alhamdulillah, Tuhan programkan aku sedekah, Tuhan programkan aku sembahyang. Sedikit bukan aku. Maka dia tak, pada dia bukan dia yang sembahyang. Kerana tidak pada dia tidak ada yang sembahyang, tidak itu, maka dia tak wujudlah. Sampai begitu sekali ya. Dia nafikan amal daripada diri dia, maka riak tak boleh masuk. Macam mana nak riak? Kalau orang tak sembahyang boleh riak tak? Dia sembahyang tapi dia anggap bukan dia yang sembahyang, Allah yang gerakkan dia sembahyang. Dia hadir kuliah tapi dia anggap bukan aku, Allah yang beri hidayat. Maka semua dia tak ada pasti, dia tak rasa, dia rasa diri dia empty, do nothing. Maka apa dia nak riakkan? Maka dia rasa diri dia tak beramal lagi. Sebab itu kita bilang hati-hati dengan doa, Rabbana taqabbal minna salatana tarawihana. Engkau dah tarawih ya, kau ngaku engkau dah tarawih ya. Allah, hati-hati tuan-tuan sekalian ya, hati-hati. Takut, itu doa tak salah lah, betul lah doa tu. Takut ada makhluk antara doamu itu. Iaitu makhluk apa? Makhluk ujub, seolah-olah kau dah sembahyang, kau dah tarawih. Takut makhluk riak, seolah-olah kau rasa kau dah sembahyang, kau dah puasa, kau dah baca Quran. Kalau kau masih pandang ada perbuatanmu, ada riak boleh damping pada perbuatanmu. Kalau kau rasa tak ada perbuatanmu, maka tak ada riak boleh damping. Gitu ya. Jadi kalau kau tak boleh tangkis riak, riak itu kan pada amal. Aku cuba amal tanpa riak, maka kosongkan amal. Bukan tak buat amal, buat amal tanpa engkau rasa bahawa itu amal engkau. Itu namanya ikhlas, pure kerana Allah Ta'ala. Asal amal riak, macam mana? Tu anak tak nak amal lah. Bukan jangan tak nak amal. Amal dengan kau sedar bahawa itu bukan darimu punya amal. Amal dengan kau tahu itu Allah yang menggerakkan itu amal. Amal dengan kau bilang aku I do nothing, Allah yang generate this. Itu baru riak tak boleh masuk. Bukan daripadamu. Bukan daripadamu. Contohlah dia masak kek, masak kuih, masak apa. Tapi semua dia taruh resipi daripada fulan, bantuan daripada fulan, tepung daripada fulan. Dia tak berani nak ngaku kek dia buat.
tolong bancor daripada fulan, tolong bakar daripada fulan. Dia tak berani nak ngaku dia buat. Padahal dia yang beli tepung, dia yang bancor, dia yang masak, dia yang oven, semua tu. Tapi tak ngaku pasal apa? Semua dia taruh nama orang. Jadi dia rasa, aku tak bikin apa-apa kek, macam mana aku nak nisbahkan pada diri aku? Tak berani dia nak ngada-ngada dengan kek itu. Kalau orang puji, naknya kek, semua dia bilang, ini fulan punya buat, ini fulan punya tepung, ini fulan punya resepi, ini fulan punya bantu, ini fulan punya itu. Semua dia tanggungan. Kalau takdir betul-betul orang puji dia lantaran kebaikan dia, dia bilang, ya Allah, engkau yang buat aku, apa pula aku nak dipuji, ya Allah. Sembahyang aku engkau yang pasang, sedekahku engkau yang beri wang, dan hati aku engkau yang gerakkan. Mereka puji, segala puji kembali padamu, ya Allah, bukan untukku, ya Allah. Begitu ya. Kalau dia tidak boleh amal kecuali ada riak datang, maka dia padamkan amal. Bukan padamkan amal dalam arti kata tidak beramal, padamkan menganggap bahawa dia sudah beramal. Pandang diri dia zero amal. Pandang diri dia zero amal. Ya. Ada faham tuan-tuan ya? Syukur pada Allah Ta'ala ya, dapat juga kita buka bulan lepas. Bulan lepas kita buka ya. Bulan lepas ini dah kali keberapa ni sejak lepas okay. Kali kedua ke ketiga? Kedua ya. Kedua ya. Kedua. InsyaAllah bulan lagi satu, sempat lagi bulan lagi satu ke tidak? Dah masuk bulan puasa. Jadilah dapat 2-3 kali jumpa pun jadilah. Kita dulu kita jumpa tiap-tiap bulan ya. Habis kemudian lama tak jumpa, Allah jumpa lagi ke tidak ya. Jumpa lagi, kadang-kadang saya baca kitab ini internet kan, ini ikut internet untuk masjid Puchong Perdana. Saya bayangkan tiang dia, saya bayangkan ada kipas kat sini bergantung kan. Dulu kan ada kipas kat tengah sini kan. Saya bayangkan. Sekarang alhamdulillah dah datang sini, dah tak payah bayangkan lagi. Sekali datang tengok kipas dah tak ada lagi. Dia dah buka dia, kipas stand ni dah buka dah. Allah, alhamdulillah. Sebelum bulan puasa kita dapat jumpa sekali 2 kali ni, jadilah mudah-mudahan pencerahan hati kita. Bulan puasa Allah suruh kita buat amal banyak dan kita kena amal banyak. Hati-hati, amal tapi jangan rasa engkau amal. Amal, jangan kasih satu makhluk menangguk di air keruh dengan amalmu. Kalau tidak boleh amal kecuali riak, maka zerokan amal. Walaupun amal ada tapi kau pandang dia sebagai zero, maka tak bolehlah nak riak di situ ya. Tengok ya orang lain 12 tahun dia study, 5 tahun lagi dia kaji, fight lagi 12 tahun, baru dia bilang tak boleh tidak, dia matikan semua sekali. Baru dia nampak dengan riak-riaknya sekali mati. Dari sini maka cukuplah untuk kita mengetahui kesamaran sifat riak ini dan kaburnya. Apabila ianya masih kurang jelas ke atas seorang sufi yang seperti Syekh Abu Zaid yang susah kita mencari tandingnya. Bagi orang sufi, seorang wali Allah pun masih struggle untuk nak detect riak, untuk nak delete riak. Ini kan pula orang macam kita. Ini orang macam kita. Tapi syukur kita tak sampailah sampai 12 tahun, 10 tahun. Dah ada kitab ni kita tinggal baca saja. Daripada pengalaman ni kita tinggal baca 12 tahun, 5 tahun. Kita ni setengah hari pun tak pernah kaji. Kita setengah hari pun tak pernah kaji. Ada pula yang kaji, kita hanya dapat solutionnya saja. Dapat solusinya, dapat tahu. Adapun perkataan fara'aituhum mauta, maka aku lihat mereka semuanya telah mati. Aku lihat semua dah mati. Amal dia mati, dia pun mati, riak-riaknya sekali mati. Begitu ya. Macam ni spray lah semua, semuanya mati. Ada kuih, ada semut. Aku spray. Dengan kuih-kuih sekali tak kena spray. Dengan kuih-kuih sekali kena spray. Semut pun mati, kuih pun mati. Begitu ya. Maka aku keluarkan kuih lain yang tak ada semut. Begitu ya. Maka aku lihat mereka semuanya telah mati. Maka ini merupakan satu ungkapan yang sangat indah sekali. Sedikit sekali didapati orang yang dapat membuat ungkapan seperti ini selain daripada para anbiya. Nabi-nabi boleh pandang ini, semuanya dah mati, amal dia pun zero. Dia pandang dia zero amal. Orang kan ada cashless, tak ada duit, cashless. Dia amalless, no amal. Bukan malas, malas tu pemalas, bukan malas, amalless, no amal. Begitu dia pandang diri dia. Semuanya sudah mati.
Dan di sini saya akan sebutkan sebahagian daripada keterangannya dengan secara ringkas saja. Imam Nawawi punya faham. Tadi kita punya syarah tentang itu, tengok apa Imam Nawawi punya syarah tentang cakap Imam yang sufi ini tadi, ya. Maka ungkapan ini ialah bahawa beliau telah bersungguh-sungguh sekuat tenaga untuk membersihkan dirinya. Maka akhirnya bersihlah dirinya dan bercahayalah hatinya, dan beliau telah menguasai ke atas hatinya dan memilikinya sebagai milik yang sempurna, dan tunduklah nafsu itu kepadanya secara keseluruhan. Ketika itu beliau melihat kepada seluruh makhluk ini, maka beliau mendapati mereka semua laksana orang mati yang sudah tidak ada hukum yang berlaku lagi atas diri mereka. Sampai dia pandang bukan hanya amal dia mati, dengan itu riaknya mati, manusia yang nak nilai amal dia pun pandang mati. Manusia yang nak nilai amal dia pun pandang dia mati. Maka dia pandang semua orang telah mati. Jadi kita kalau nak bikin amal, kita nak suka tak ada amal kecuali kita riak, kau pandang orang sekitaran kau semua mayat belaka. Ada tak orang nak riak dengan mayat? Kan tak ada kan? Mayat boleh puji kita tak? Mayat boleh kasih kita duit tak? Tak boleh kan? Maka kau pandang semuanya sudah mati. Yang boleh memuji engkau, yang boleh memberi engkau pun semuanya sudah mati. Kau pandang mati. Hatta amal kau pun mati. Amal kau pun mati, ya. Mereka tidak dapat memberi mudarat dan juga tidak dapat memberi manfaat, dan mereka tidak dapat memberi sesuatu apa jua pun, dan mereka juga tidak dapat menahan sebarang pemberian. Mereka tidak dapat menghidupkan dan juga tidak dapat mematikan. Mereka tidak dapat menghubungkan dan mereka juga tidak dapat memutuskan. Mereka tidak dapat mendekatkan dan juga tidak dapat menjauhkan. Itulah makhluk. Kalau dah mati semua tak ada manfaat belaka. Maka tak gunalah aku beramal untuk mereka, untuk semata-mata kerana Allah Ta'ala sahaja, ya. Mereka tidak dapat membahagiakan dan juga tidak dapat mencelakakan. Mereka tidak dapat memberi rezeki dan juga tidak dapat menahan rezeki. Mereka tidak memiliki bagi diri mereka sebarang kemanfaatan atau kemudaratan, dan mereka juga tidak memiliki mati, hidup dan kebangkitan. Semuanya sudah bukan bawah kontrol mereka. Maka bikin apa aku nak buat amal kerana mereka? Semua orang mati belaka. Semua orang mati belaka. Buat amal, ada orang besar pun orang besar dah mati. Dia tak boleh beri aku apa-apa. Buat amal, ada orang yang pemurah suka kasih duit. Orang tu pun aku pandang dah mati, jadi dia tak boleh kasih aku duit. Umpamanya, ya. Amal, banyak orang yang suka jadi peminat kita. Dia pun dah mati, maka tak ada orang boleh minat kita. Semua dipandang mati, ya. Dia pandang sebab untuk dia riak mati. Sehingga kita katakan apa tadi, dia pandang amal dia pun mati. Dipandang amal dia mati, dipandang diri dia pun mati. Hanya ada apa? Tuhan dia saja yang menggerak segala-galanya. Maka riaknya pun mati. Riaknya tak boleh sangkut pada amal. Dia akan sangkut pada amal. Amalnya kau zerokan, riaknya tak boleh sangkut. Terbilang ikhlasnya orang-orang khas, ikhlasnya orang-orang awam, dia tidak pandang manusia dalam amal dia. Ikhlasnya orang-orang khas, dia tak pandang amalan dia. Dia pandang dia no amal, zero amal, ya. Maka inilah sifat-sifat orang yang mati. Maka makhluk semua akan diperlakukan seperti orang mati pada perkara-perkara yang telah disebutkan di atas, ya. Ini ikut apa yang difaham oleh Imam Nawawi. Dipandang makhluk semuanya sudah mati belaka. Apa yang kami faham ialah amal dia pun mati dan diri dia pun mati. Begitu, ya. Kau gabungkan semua. Kau pandang semua makhluk mati, kau pandang amalmu mati, kau pandang dirimu mati, kau pandang perbuatanmu mati. Kau hanya pandang apa? Allah saja yang hidup, dia menggerakkan, dan amal aku pun semua daripada dia. Maka riak pun mati. Riak pun mati. Kau spray semua sekali, semua mati sekaligus, ya. Maka jadi makhluk itu tidak diketahui, tidak ditakuti dan tidak diharapkan dan tidak dikendaki apa-apa yang ada pada sisi mereka, dan tidak perlu untuk kita riak kerana mereka, pasal dah mati semua belaka. Atau kita berpura-pura terhadap mereka, bahkan kita tidak perlu sibuk kerana mereka juga tidak boleh dihina atau disebut-sebut kekurangan mereka, dan tidak boleh disebut-sebut keaiban mereka, dan juga tidak boleh dicari-cari kesilapan dan kelemahan mereka. Kita tidak boleh hasad dengki terhadap mereka,
kerana merasakan terlalu banyak kurnia yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Bahkan mereka sepatutnya dikasihi dan diterima keuzuran mereka. Namun hukum Allah Ta'ala seperti hudud tetap wajib kita laksanakan ke atas mereka yang berkenaan sesuai dengan kehendak syarak. Apa pula ini cakap dia ni? Ya. Kau pandang semua makhluk seperti dah mati. Kau masuk masjid, kau pakai jubah, kau pakai serban, kau pakai ceramah, kau apa, tapi kau pandang semua orang dah mati belaka. Kau semua orang dah mati belaka. Maka kau tak payah nak herankan mereka. Dalam satu sudut kau pandang mereka sebagai mati. Dalam satu sudut kau kena hormat mereka sebagai orang masih hidup. Iaitu kau tak boleh umpat mereka. Kau tak boleh sepak mereka. Mentang-mentang dah mati kau sepak, mentang-mentang dah mati kau umpat, tak boleh kan? Dan dalam satu masa juga aku pandang semua dah mati. Habis kalau ada yang buat dosa, tetap kena tindak. Habis kata dah mati, tak payahlah nak tindak dia. Tak ada. Mati-mati. Mati dari sudut dia tak boleh nilai amal aku. Mati dari sudut aku tak harap upah daripada dia. Mati dari sudut aku tak herankan dia. Sangat hidup untuk aku hormati dia. Sangat hidup untuk aku harap doa dia. Sangat hidup kalau dibuat maksiat aku tangkap dia dan aku dera dia. Begitu ya. Dia pandang manusia hidup dalam satu pihak, mati dari satu pihak. Dalam sujud nak beri upah dia, nak beri puji dia, nak beri nama dia, kau mati semua belaka. Dari sudut aku tetap kena hormati kau, kau masih hidup, sangat hidup. Dari sudut aku kena bantu kau, kau sangat hidup. Dari sudut engkau pun tak boleh salah, engkau pun aku tak boleh ignore engkau kalau kau buat salah macam aku ignore mayat. Mayat kan kita tak tengok kan, mayat mana dia buat salah lagi. Tapi orang ni walaupun kau anggap dia mati, dia buat salah, kau masih tetap kena betulkan dia, kena tegur dia. Kalau perlu tindak dia, tindak dia. Habis kata dah mati, dalam bab ni hidup. Dalam bab ni hidup. Begitu ya. Macam-macam abstrak pandangan orang-orang alim ni ya. Agak-agak kita ni faham tak kita cakap ni? Faham ya, bukanlah sampai pening sangat ya. Boleh ya, boleh. Sebab itu kalau nak faham ilmu-ilmu tasawuf selok-belok begini, kau belajar fiqh, nanti faham. Kalau fiqh pun tak faham, kalau belajar tasawuf tak faham, bermakna fiqh kau tak kuat. Siapa fiqh pun tak faham, kita takkan faham bab-bab begini. Pening dia, berserabut dia. Ustaz ni cakap ni, hiduplah matilah, aku tak faham. Fahamnya lah ya. Cakap dia berputar-putar berbunga-bunga belit, aku tak faham. Abstrak cakap dia tu, fahamnya. Aku tak faham. Terus, dah lah, cakaplah. Aku baik, aku fikir nak masak apa nanti balik. Asam pedas, ikan kerisi ke ikan kembung. Sayur kubis ke sayur bayam. Dia jadi dia tutup ini, dia buka bab lain. Tak apa, dapat pahala, datang aja dapat pahala. Paling-paling tidak manfaatkan waktu, dapat iktikaf, dapat berhimpun dengan orang-orang baik, dapat pahala walau tak faham sekalipun. Satu masa nanti Allah Ta'ala fahamkan. Kalau nak mudah faham ilmu tasawuf, belajar fiqh. Belajar fiqh boleh menjadi kunci bagi faham tasawuf. Siapa bilang? Nabi bilang, "May yuridillahu bihil khair yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Ta'ala nak akan dapat al-khair. Al-khair ni ilmu begini. Khair ni ilmu begini, ilmu kerohanian, ilmu ikhlas, ilmu tolak riya, ilmu zuhud, ilmu tawakal, itu khair, ilmu kebatinan kerohanian. Siapa yang Allah Ta'ala hendakkan dia dapat al-khair, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Tak faqih tak dapat khair. Jadi ilmu fiqh tu menjadi kunci untuk faham tasawuf. Ada seorang Habib ya, Sagaf di negeri Sayun, Hadramaut. Orang nak belajar tasawuf dengan dia bilang, boleh dengan syarat ilmu fiqh kau level mufti. Baru aku belajar kau tasawuf. Nasib baik kita ni dengan mufti semua lebih kurang juga ilmu ya. Betul. Kita suku tok siap pun tak ada. Tapi paling tidak dengan ilmu yang separuh suku tok siap, kita dapatlah juga belajar separuh suku ilmu tasawuf. Sikit pun nak kena ada ilmu tasawuf. Ilmu fiqh sedikit pun nak kena ada. Basic-basic mesti ada, baru boleh faham ilmu tasawuf. Maka semua orang ahli tasawuf adalah faqih. Difaham fiqh. Kalau ada orang faham tasawuf, mengajar tasawuf, kau tanya fiqh bab wuduk dia tak clear, bab air dia tak clear, tasawuf dia pun tak pakai sebetulnya. Pun dia bukan faham, dia setakat kod orangnya cakap saja, dia setakat hafal orangnya cakap, tapi dia tak faham pun sebetulnya. Jadi kalau orang tasawuf mesti tahu fiqh, mesti tahu fiqh. Dan apabila dia tahu fiqh, Allah akan mudahkan dia faham ilmu tasawuf. Ya.
dan tidak menghalang akan pelaksanaan hukum hudud itu oleh segala sifat yang telah kami sebutkan di atas. Dan walaupun hukum hudud perlu kita laksanakan, namun kita tetap menutupi keaiban mereka seperti halnya orang yang sudah mati, ya. Jadi kita pandang orang lain mati dan hidup, hidup dan mati. Mati dari sudut aku tak boleh harap puji dia, aku tak boleh harap opah dia, dan aku tak payah nak concern tentang dia tengok aku ke tak tengok. Hidup dari sudut aku menghormati dia, hidup dari sudut aku tak boleh umpat dia, hidup dari sudut maruah dia aku kena jaga, hidup dari sudut dia tak boleh buat maksiat. Begitu, ya. Dan apabila mereka disebut dengan tidak baik oleh seorang, maka kita mesti melarangnya seperti mana kita dilarang daripada menceritakan sembarang keaiban si mati. Dan kita membuat satu kerana, dan kita tidak membuat sesuatu kerana mereka. Dan begitu juga kita tidak meninggalkan sesuatu kerana mereka dah mati. Begitu juga. Balik semula, matikan dia. Sekejap hidupkan mereka, sekejap matikan mereka. Switch. Kau masuk dalam sini, kau semua matikan orang. Semua mati. Semua mati. Jadi aku nak bikin apa semua, aku tak nampak orang. Semuanya mati. Tak payah puji aku, orang semua mati. Dalam aku nak salaman kau, doakan saya, hidup balik. Begitu, ya. Hidup balik. Begitu. Jadi kita pandang orang, sekejap kita pandang dia hidup, sekejap kita pandang dia mati. Asal riak kita nak hidup, kita matikan dia. Riak tak boleh tampil. Pasal apa? Orang yang kita nak riakkan deminya mati. Maka riak pun tak boleh hidup di situ. Riak itu disifatkan sini macam parasite. Dia mendempel. Dempel. Ada orang saja dia datang. Kau tak ada orang, dia tak ada. Maka kau walaupun ada orang, kau anggap dia tak ada, kau anggap dia mati. Jadi riak tak boleh datang. Gitu, ya. Dan kita sama sekali tidak akan terhalang daripada membuat sebarang ketaatan dengan sebab mereka, seperti halnya kita tidak terhalang daripada melakukan sebarang ketaatan dengan sebab orang yang telah mati. Maka kita tidak perlu ambil peduli dengan pujian mereka, dan kita tidak mengkendakinya. Dan juga kita tidak benci kepada sebarang celaan mereka. Bahkan celaan itu tidak perlu untuk dijawab langsung. Gitu, ya. Kenapa? No effect on me. Pasal orang sudah ibarat dah mati. Dia cela kita pun anggap mereka sebagai sudah mati. Maka cela kau pun tak ada kesan pada diri aku. Baik, ya. Kita katakan tadi, ya. Orang kalau tak ada riak, ya. Orang kalau tak ada riak, ya, bagus tau. Orang kalau riak free senang tau. Dia nak bikin apa-apa semua dia boleh bikin. Dia tak pandang orang. Yang kita ni tak jadi bikin, takut nak bikin. Pasal takut orang bilang kita ngada-ngada. Takut nanti orang nampak amal kita. Tapi orang kata ada riak, dia boleh bikin dan dia tak nampak amal. Maka kau nak tengok-tengoklah, aku tak heran. Kau nak tahu-tahulah, aku tak heran. Kau puji, kau tak puji, kau punya pasal. Maka kerana ada orang-orang yang tidak riak, ya. Ada orang-orang yang boleh terpelihara daripada riak, ya. Kerana kelantaran ada orang-orang saleh yang memang mereka dah dapat menangkis riak dalam hati mereka. Itu satu keperluan tau. Bebas, dia nak ibadat apa pun bebas. Nanti daripada orang-orang ini kita dapat nampak amalan yang fantastik-fantastik di depan muka orang ramai-ramai. Sebab kita kalau nak buat amal gitu kita tak berani. Sebab itu riak tu. Seperti doa, ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Kalau kita gitu kan, kan main lagi kan, ya. Gitu. Kita nak doa kita pun seram. Alamak, macam Habib lah. Kita pelan-pelan, ya Allah, kita yang rendah sikit lah. Tapi orang yang tak ada riak, dia boleh nampakkan amalan yang fantastik dan dia tak peduli. Nanti kita tengok, itu orang-orang saleh, Habib Omar bin Hafiz, kalau dah doa, kalau dah gitu semua. Dan dia bukan mengada-ngada. Dia dah tak ada riak dalam hati dia, maka dia bikin apa semua lillahi ta'ala. Baik dia dalam sembahyang dia, baik dalam munajat dia, baik dalam doa dia, baik dalam apa semua. Kalau kita semua, kita tak berani buat. Pasal apa? Takut riak. Mereka kerana dia tak ada riak, maka mereka boleh zahirkan amalan yang fantastik lah. Amalan yang kalau biasa orang boleh kagumkan, tapi dia bukan buat untuk kagumkan kita. Dia buat kerana Allah. Tapi kita tengok, kita boleh kagum. Kita tengok, kita boleh heran. Keluarlah benda-benda daripada mereka yang macam-macam yang kita bilang. Kalau orang-orang biasa takkan keluarkan benda itu. Dan mereka boleh bikin apa saja depan orang ke, belakang orang ke. Dia nak bikin apa, dia bikin dan dia tak peduli.
Senang tahu orang ini. Dia tak boleh depan orang ke tak depan orang. Dia nak bikin apa dia bikin. Dia nak baca Quran sedap dia baca. Dia nak baca Quran simple dia baca. Dia nak pakai serban besar dia pakai. Dia tak nak pakai serban pun dia tak pakai. Suka hati. Asal Tuhan aku suka, orang tak perlu campur. Maka dia tak pedulikan orang maksum. Dia buat apa dia nak buat. Sesuka hati dia buat ibadat. Asalkan sesuka Tuhan dia. Sesuka Tuhan dia. Untung orang gini. Dia riak free, maka dia boleh bikin macam-macam ibadat dan dia tak perlu nak matikan ni. Buat. Dan besar-besar amalan dia. Depan-depan orang dia boleh bikin. Depan-depan orang. Manfaatnya kita lah, kita dapat tengok gini rupanya cara mereka sembahyang, gini rupanya cara mereka cakap, gini rupanya cara mereka munajat, begini rupanya cara mereka punya pandangan, begini rupanya semua orang-orang itu pasal dia tak ada riak, maka dia tak perlu nak tutup amal mereka. Dia buat depan-depan orang, tak depan orang. Pokoknya aku panggap orang semua dah mati. Kita ini amal kita sederhana. Kadang-kadang pasal takut orang boleh ngada-ngada kan. Riak tu namanya. Takut orang bilang, takut orang cakap. Cuba kita tak ada pedulikan orang. Cuba kalau kita sendiri, kita berani menangis tak? Kita berani merayu tak? Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Jangan azab aku. Kalau ada orang kita segan sikit kan. Ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Mereka depan orang, belakang orang. Dia nak bikin apa dia bikin. Sebab dia bercara dengan Tuhan dia, kau jangan campur. Begitu mereka ya. Itu mereka, dia boleh bikin apa, dia punya, aku punya pasal antara aku dengan Tuhan aku. Kau nak tengok kau punya pasal, tapi aku bikin untuk Tuhan aku. Begitu ya. Kalau kita dapat bergaul dengan orang-orang begini, bagus tau. Kita dapat tengok amalan dia. Macam-macam fantastik amalan dia. Dan dia tak ada riak. Kau jangan ikut. Kau ikut gaya dia, itu namanya lakon drama. Kau tengok gaya dia punya doa, gaya dia punya angkat, kau pun ikut. Gini dia punya, kau pun banyak atau maaf cakap lah ya. Abi Omar kan doanya kan, ya Allah begitu kan. Ada setengah-setengah kita tengok, alamak kau kenapa kau gaya gitu. Kau tak payahlah kau bagaimana dalam hatimu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Riak. Berlakon drama. Lain kalau dia bikin ya Allah, real hanya Allah. Begitu ya. Kita tengok ada cara doa gitu. Kita pun ikut. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat tangan. Pandai kau drama ya. Allah. Kita jangan ikut-ikut. Selagi kita belum sampai level dia, kita buat level yang menyelamatkan kita daripada riak. Istilahnya jangan tasannuh, jangan buat-buat. Selagi kita masih belum dapat clear macam dia, jangan buat macam dia. Bahaya bagi kita. Kerana di situ riaknya akan masuk tinggi, ujubnya akan masuk besar, takaburnya pun akan menyelinap. Kita belum kebal lagi. Maka buat yang amal yang masih menyelamatkan kita. Amal yang masih kita rasa riak tak boleh masuk. Ikut level kita. Kalau perlu jangan amal depan orang. Kenapa kita bilang kalau tak boleh matikan, anggap orang sebagai mati, maka jangan adakan orang depanmu kalau kamu amal. Kalau kau nak amal depan orang, kau anggap orang dah mati. Aku pula masih anggap dia hidup, dia boleh puji, dia boleh gitu. Maka jangan amal depan orang kalau begitu. Jangan amal depan orang. Kalau kau boleh anggap orang mati, kau amallah depan orang. Dan kalau kau anggap orang hidup sekalipun tapi dia tak boleh jejas engkau, kau anggaplah dia hidup ke mati ke, itu kau punya pasal. Tapi aku ibadat depan Tuhan aku semata-mata. Ringkas kata bahawa mereka itu laksana tidak ada pada segala perkara yang kita sebutkan tadi. Mereka sebenarnya ditadbirkan di bawah hukum-hukum Allah. Maka siapa yang bermuamalah akan mereka dengan cara yang telah kami sebutkan ini, nescaya ia akan menghimpunkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Kita memohon akan Allah Ta'ala yang maha mulia agar kita senantiasa mendapat taufik daripadanya. Maka sekarang ini cukuplah menjadi peringatan dan huraian kepada yang telah diperkatakan oleh Syekh Abu Zaid, bukan Abu Zaki ya, Abu Zaid rahimahullah ta'ala tadi, wallahu alam, tentang perbicaraan riya. Contohkan tadi secara ringkas, tapi kau fahamlah bahawasanya riya tu dia hinggap pada amal kita untuk tunjukkan orang. Kau matikan semua orang.
ataupun kau matikan amal kau. Kau matikan amal kau, kau zerokan amal kau. Kau dah buat, ibaratlah orang zikir yang pakai, kan ada orang zikir gitu kan. Lepas itu kau dah buat semua, kau pusing, zero. Buat zikir je, tak ada, zero. Kau zerokan amalmu. Jadi kau dah zero boleh action tak? Tak boleh action kan? Zero. Habis tadi dah berapa ribu, Tuhan saja yang mengetahui. Yang gerakkan pun Tuhan, dan aku dah submit sama dia saja yang mengetahui apa aku dah buat. Untuk ini tahu zero. Jadi jangan lupa siapa yang pakai tik, hari-hari kena zero kan. Hari-hari kena zero kan. 4,000, 15,000. Taruh kat tepi-tepi, mudah-mudahan orang terbaca. Tak berguna lah. Janganlah. Tak adalah, rasanya tidak lah. Mudah-mudahan kawan-kawan kita tak gitu ya. Jadi cakap sebut saja. Zerokan. Begitu. Mereka menzerokan amalan mereka hari-hari. Zerokan amalan mereka. Jadi riak tak boleh masuk, puji tak boleh masuk. Mereka zerokan amalan mereka dan zerokan orang-orang kesekitaran. Dalam sudut ini kita nak sebut satu perkara Imam Ghazali punya sebut tentang kalau kita mengajar, kita tampil nak ceramah, nak depan orang ya. Nak piara daripada riak, kau cakaplah depan orang dengan kau memandang mereka seperti semuanya ini sebagai, semua yang kau pandang depan kau ni, kau anggaplah mereka sebagai tuan-tuan. Dalam waktu yang sama pandangan mereka seperti haiwan-haiwan. Haiwan-haiwan. Begitu ya. Minta maaf ya. Iaitu kau pandang mereka sebagai tuan-tuan. Dalam sudut apa? Saya pernah attend kursus public talking. Ini apa, jabatan kerajaan punya kasihlah. Dia panggil satu pakar motivasi. So when you speak to people, you regard that all of them zero knowledge. No matter whatever topic, you must know that I'm the master now, I'm telling you. You see them as if they are all zero knowledge, that they need input from you. Begitu cara mereka. So to build up your confidence, so you can speak with them, in front of them, will full of confidence, that you are the master in this topic. Begitu, cakap dengan pandang orang semua, tak ada apa benda, kosong semua. Begitu cara engkau ya. Lain daripada Imam Ghazali punya ajar. Imam Ghazali bilang kalau kau tampil, kau pandang mereka sebagai tuan-tuan, bukan sebagai zero knowledge. Kau pandang mereka sebagai tuan-tuan. At the same time pandang mereka sebagai haiwan-haiwan. Pandang mereka sebagai tuan-tuan. Iaitu apa? Aku mengajar tasawuf, bab ikhlas, tapi aku ni sendiri belum ikhlas. Dalam berjiwa ikhlas mereka juara, aku masih beginners. Belum start lagi pun. Tuan tu. Aku mengajar fiqh, tapi fulan dalam bab taat kepada ibu, aku kalah. Dia juara. Tuan tu. Jadi ada tuan dalam bidang taat pada ibu, ada tuan dalam bidang sedekah, ada tuan dalam bangun malam, ada tuan dalam buat amal itu dan amal ini. Aku setakat deliver apa yang termampu oleh aku. Depan aku semua tuan-tuan, jadi aku respect mereka, jadi aku hormat mereka, dan aku tak pandang mereka sebagai orang tak ada mata. Itu lain kita punya cara ya. Orang putih punya cara pandang mereka zero. Kita pandang mereka semua full. I'm just sharing what I have. Itu saja. Pandang mereka tuan-tuan. At the same time pandang mereka seperti haiwan-haiwan. Haiwan-haiwan itu maksudnya apa? Macam kita nak gembala kambing. Kambing itu kan haiwan. Anggap ini semua tu macam kau, macam seolah-olah macam kau gembala kambing. Ada tak saya nak gembala kambing, nak pakai baju apa ya? Semalam kambing tengok aku baju merah, lagi baju biru lah. Nanti kambing bilang dia ni tak ada baju lain pulanya. Ada aku kisah tak? Kan tak kisah. Apa aku capai itulah aku pakai. Dan apabila aku sampai di sekawan kambing, aku ada expect mereka respect pada aku tak? Wahai kambing, salam cium aku. Wahai kambing, ucap terima kasih pada aku. Walau kambing, wahai kambing, jangan lupa opah aku. Ada tak? Kan tak ada kisah kan? Pandang mereka hanya kepentingan aku, biar kambing tak lapar, biar kambing dapat rumput yang segar, biar kambing dapat minum air yang bersih, biar kambing tidak diserang serigala, biar kambing tidak jatuh jurang. Itu saja aku punya main concern. Supaya dapat ilmu, supaya dapat amal, supaya tidak ditipu syaitan, supaya, dan untuk aku tak payah respect, tak payah salam cium, tak payah upah, tak payah apa. Hanya untuk keselamatan anda saja. Kemudian dan lepas jaga kambing, kambing jangan lupa kambing, ucap terima kasih pada aku. Kan tak ada kan? Begitulah
La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidak harap daripada kamu semua ucap terima kasih pun tidak payah. Kenapa? Kambing kau tak ucap terima kasih dengan kita kecil hati tak? Terima kasih pun kambing ni tak kecil hati ni. Kambing tak umpama kita kecil hati tak? Tidak kan? Begitulah kita kalau depan orang kita ni, dia tak umpama kita ke, dia tak terima kasih kita ke, tak apa. Pokoknya kau dah dapat apa yang kau perlukan, sudahlah. Begitu. Jadi pandang mereka seperti tuan-tuan. Kita respect mereka. Pandang mereka seperti haiwan-haiwan. Kita tak mengharap balasan daripada mereka. Kita tak harap respect daripada mereka. Kita tidak berkecil hati terhadap mereka. Kita tidak mestikan mereka hormat kita. Dan kita tidak harap puji mereka. Dan kita tak kisah pun dia punya pandang kita ke tak pandang kita pun kita tak kisah. Macam kita dengan kambing. Begitu ya. Pandai Imam Ghazali kasih contoh ya. Kasih contoh. Satu amal yang kita ikhlas sekali. Lepas kita buat, kita tak ada sebut cerita satu orang pun. Dan kita tak ada rasa bangga sekalipun. Kita buat semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana keperluan. Kita buat lepas itu kita tak ada nak bangga pun tak ada. Ambil selfie pun tidak, apa pun tidak. Apa amal tu? Imam Ghazali bilang, kalau kau susah nak ikhlas, kau ikhlaskan segala amalmu macam this amal. This particular amal, semua orang ikhlas. Apa? Berak. Berak ada orang bangga tak? Anak berak. Ada orang ambil gambar tak? Tak ada. Ada orang cerita orang tak? Ada orang baukan orang pun tidak. Dia flash, dia cuci bersih, tak cerita orang pun langsung. Jadikan setiap amalmu itu. Tidak engkau buang air besar kecuali kerana perlu. You need to discharge, you need to discharge. You need to discharge this job, you need to carry out this job, you do this job. Kerana perlu. Lepas tu ingat pun tidak, harap puji pun tidak, ambil gambar pun tidak, selfie pun tidak, cerita orang pun tidak, baukan orang pun tidak. Pandai Imam Ghazali kasih contoh ya. Kalau kau susah nak ikhlas, kau contohkan satu amal yang itu kau ikhlas. Tolong beramal dan sikapmu macam amal ini. Berak. Begitu ya, berak. Agak-agak berak kita dengar-dengar ada tak? Ada orang riak dengan berak tak? Tuan, saya dah berak tau. Tak ada. Tuan, macam mana awak kat toilet sebelah, awak ada bau something tak tadi? Oh, tak ada. Malu lagi kalau orang bau. Tak senonoh begitu ya. Pandai Imam Ghazali kasih contoh ya. Pandai Imam Ghazali kasih contoh. Itu ulama kita. Itu ulama kita tu. Syukur kita orang Islam. Syukur kita orang Islam ada belajar bab ini. Syukur kita orang ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang Wahabi semua tak ada belajar ini. Daripada dia tasawuf sesat. Apa sesat? Ini kan ilmu akhlak. Pada dia ingatkan tasawuf tu tarikat, puja-puja roh orang dah mati. Dia tak faham. Padahal tasawuf tu ilmu kerohanian, ilmu hati, ilmu ihsan kan, rukun agama. Pada dia ini tak boleh. Dan orang agama lain pun tak ada belajar ni. Kalau ada belajar pun penita-penita mereka sajalah. Itu pun tak ada mana betulnya. Kita orang-orang awam kita pun boleh belajar ini ya. Dulu kalau ada orang-orang baru convert to Islam, saya suka tanya tau, di tempat rumah ibadat kau dulu kau ada belajar ini? Tak ada. Wuduk, puasa memang tak adalah. Ini bab akhlak kan namanya kan. Bab maksiat mata, bab demi Tuhan. Kan kau bilang kau ada Tuhan juga kan. Nanti kita tanya, kau dalam tempat ibadat kau dulu kau ada belajar ini? Tak ada. Nanti dia tuliskan, aku tak ada belajar apa-apa lah dulu. Dulu agama aku tak ada belajar apa-apa. Dulu aku sangkalah agama aku paling tinggi, agama aku paling mulia, agama aku paling top. Setiap hari Ahad kami datang luar, kami rasa kami paling hebat lah. Sekarang aku dah masuk Islam, baru aku tahu Islam ni full of knowledge. Dia bilang Islam full of knowledge ya. Dia bilang jauh sekali berbeza, jauh berbeza. Sebut tentang kafir dan Islam ni tuan-tuan sekalian. Ini kita sampai sini aja kita baca ya. Hati-hati ya tentang pengaruh Dajjal ya. Kita sebut tentang akhir zaman punya pengaruh Dajjal ya. Kalau engkau termakan pengaruh Dajjal, engkau mukmin pun kau akan jadi ikut dia. Dan akan betul kau jadi kafir. Tetapi kalau kau tak ikut Dajjal, engkau kafir pun kau akan jadi mukmin. Kau kena faham this konsep. Akhir zaman berapa ramai umat Islam akan berpaling ikut Dajjal. Kan Islam belaka. Ahli sunnah wal jamaah belaka. Ustaz-ustaz belaka ikut dia. Kerana kau ikut dia, kau anggukkan dia, kau yes dengan dia, kau yes sir dengan dia, kau yes dengan dia semua, kau tak ada curiga dengan dia, kau akan terikut dia, akan berpaling dengan dia. Tapi kalau kau curiga dengan dia, kau tak ikut dia, no we have our own concept, no we have our own way.
Kalau kau ignore dia, kau tak ikut dia, kau tak pedulikan dia, walau kafir pun akan dapat Islam. Contohnya siapa? Nasrani. Nasrani kan masuk Islam akhir zaman. Kan dia ikut Nabi Isa. Kenapa? Kenapa dia tak dibunuh sekali oleh Nabi Isa, tak ditindak sekali? Pasal dia tidak ikut Dajjal. Dia tidak ikut Dajjal. Dajjal ada konsep ni, never mind, we have our way. Never mind, Dajjal itu, never mind, we don't follow. Never mind, we don't care. Never mind, dia tak ikut. Pasal dia tak ikut Dajjal, dia pakai otak dia, senang cakap. Agama dia tak ada, kita ada agama. Kita kalau ada agama pun tak pakai agama, kita akan jadi terikut dia. Tapi kalau orang-orang yang tak ikut Dajjal, dia tak ada agama, tapi dia pakai otak paling-paling tidak. Dia tak ikut Dajjal, Allah beri dia iman. Nasrani kan bukan ikut hukum, bukan ikut syarak. Tapi dia paling tidak digunakan akal yang Allah Ta'ala berikan dia. Dajjal nak perdayakan dia, no, you don't want to follow. Dajjal nak kasih dia perdayakan dia, nak kasih dia sogok dengan itu dan ini, we don't need. Semuanya tu dia aware dan dia tak ikut kerana dia tak termakan oleh Dajjal. Allah berikan dia iman. Nabi Isa turun, semua masuk Islam belaka. Pandai dia duduk sama-sama dengan kita tak? Sama. Dajjal keluar, dia ada sama tak? Sama. Lagi dia kafir lagi. Kok boleh tak terikut Dajjal? Pasal dia pakai akal dia. Dengan tak ingat Dajjal dia punya jahat dia. Ikut dia, mukmin pun boleh jadi kafir. Tak ikut dia, kafir pun boleh jadi mukmin. Kau kena faham ini. Bukan kau suruh kau jadi Nasrani sekarang, tidak ya. Tapi kau kena faham ini. Ikut dia, mengiyakan dia, mukmin pun boleh jadi kafir. Tak ikut dia, kafir pun boleh jadi mukmin. Jadi yang wahai mukmin, janganlah kau jadi kafir. Sebab si kafir pun akan jadi mukmin. Maka janganlah kau ikut dia. Kau yang sepatutnya lebih tidak mengikut dia. Kau sepatutnya lebih berhati celik. Kau lebih sepatutnya dengan menggunakan akalmu, dengan dipandukan dengan agamamu. Kalau sampai yang kafir pun boleh tak ikut dia, macam mana kau mukmin boleh ikut dia? Kau jangan jadi lebih bodoh daripada orang-orang kafir. Ada orang kafir yang tak ikut dia pun langsung, dan Allah beri mereka jadi mukmin. Allah beri mereka iman. Engkau beriman sekalipun kau ikut dia, Allah Ta'ala lucutkan iman kau jadi terus ikut dia. Na'udzubillah min dzalik. Kena faham ini ya. Kena faham ini ya. Jadi kita hati-hati. Kita tengok hati. Pokoknya jangan ikut dia, jangan iakan dia. Aware dengan dia, curiga terhadap dia, selamatlah kau. Selamatlah kau. Begitu. Tengok. Kan akhir zaman nanti Nasrani masuk Islam kan? Dia tak hidup zaman Dajjal ke? Hidup. Dia tak kafir ke? Kafir lagi. Kenapa dia sampai tak terikut Dajjal? Sampai dia tak side Dajjal untuk attack kita? Pasal dia ada akal dia. Dia paling tidak pakai akal dia. Tak bilang dia ikut hukum. Sebab dia kafir, dia mana dia ikut hukum. Kita yang ada hukum tak ikut hukum, akal pun kita jauhkan. Kita ikut Dajjal. Balik, na'udzubillah. Kena faham ini ya. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita jumpa dalam lain kesempatan. Semoga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita. Semoga Allah Ta'ala bukakan hati kita dengan fahaman, dengan kecerdasan, dengan keikhlasan, dengan ketakwaan, dengan penuh keimanan dan ketaatan, dengan penuh keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.